Baru-baru ini, Amerika Syarikat mengumumkan tarif baru 19% ke atas Malaysia. Tetapi benarkah ini sebenarnya satu kejayaan untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Ataupun sekadar kosmetik politik untuk menutup kelemahan dasar luar negara kita? Mari kita ulas, mari kita bongkar satu persatu dalam video kali ini. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Baru-baru ini, dunia perniagaan dikejutkan dengan pengumuman terbaru dari Washington. Amerika Syarikat secara rasmi mengumumkan kadar tarif baru sebanyak 9% ke atas produk Malaysia berkuat kuasa 7 Ogos ini. Ini merupakan penurunan sebanyak 6% mata dari kadar asal 25% yang diumumkan oleh Amerika Syarikat pada 8 Julai yang lalu. Untuk rekod, tarif asal sebanyak 25% itu diumumkan sebagai sebahagian daripada pendekatan proteksionis Presiden Donald Trump yang mahu melindungi industri domestik Amerika Syarikat daripada persaingan luar, termasuklah dari negara-negara Asian. Pada ketika itu, pengumuman ini mencetuskan kegelisahan besar dalam kalangan pemain industri di Malaysia, khususnya sektor pengeluaran sarung tangan getah, perabot komponen elektronik, dan juga minyak sawit yang selama ini menjadi antara penyumbang utama kepada ekonomi negara dari segi ekspor. Namun minggu ini keadaan berubah. Menurut Chan Fung Hin, pengarah dasar kebangsaan DAP, merangkap timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, penurunan tarif ini adalah hasil kejayaan diplomasi dan strategi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Chan menyifatkan rundingan antara Anwar dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump melalui panggilan telefon sebagai bukti keberkesanan pendekatan PMX dalam menangani tekanan antara bangsa. Pada awalnya, Malaysia dikenakan tarif sebanyak 25%, menimbulkan kebimbangan dan menyebabkan ada yang mempersoalkan prestasi PMX. Ramai yang meragui pendekatannya, tetapi minggu ini semakan kepada kadar 19% membuktikan diplomasi yang tenang dan pendekatan strategiknya membuahkan hasil, ujar Chan dalam satu kenyataan media. Beliau menambah bahawa banyak pengeluar tempatan kini boleh menarik nafas lega kerana mereka boleh kembali bersaing secara lebih adil dalam pasaran serantau. Ini termasuklah pengeluaran perabot, sarung tangan getah dan lain-lain komoditi utama Malaysia. Sokongan terhadap PMX tidak datang dari DAP sahaja. Ahli Parlimen PKR Bayan Baru, Sim Zin, turut memberikan pujian kepada usaha Anwar dan pasukan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri yang diketuai oleh Menteri Tengku Zafrul Aziz. Menurut Sim, semakan kadar tersebut akan membolehkan Malaysia mengekalkan daya saing di rantau ini, memandangkan negeri-negeri Asian yang lain turut menerima kadar yang hampir sama. Apabila semua menerima kadar yang sama, Malaysia akan tetap menonjol kerana kekuatan asas kita seperti kedaulatan undang-undang, kestabilan politik, infrastruktur yang baik dan tenaga kerja berpendidikan, kata Sim lagi. Beliau secara berseloroh turut menyatakan bahawa Anwar mungkin menggunakan tarikannya ketika berbicara dengan Trump untuk merundingkan semula kadar itu. Namun jika kita menilai dari sudut yang lain, pengumuman pengurangan tarif ini juga menimbulkan persoalan besar sebenarnya. Yang pertama, adakah penurunan daripada 25% kepada 19% ini benar-benar satu kemenangan, sedangkan sebelum ini Malaysia tidak dikenakan tarif setinggi itu pun dalam beberapa dekad yang lalu? Yang kedua, mengapa Malaysia dikenakan tarif menyeluruh oleh Amerika Syarikat pada asalnya? Menurut laporan media antarabangsa seperti Bloomberg dan Reuters, pentadbiran Trump mendakwa bahawa beberapa negara termasuklah Malaysia gagal menangani isu dumping, buruh paksa dan pencabulan piawaian persekitaran.
Itu adalah antara sebab-sebab utama kenaikan tarif itu diumumkan secara mendadak. Jadi jika tarif turun 6%, adakah ini bermakna Amerika Syarikat sudah berpuas hati dengan tindakan Malaysia dalam menangani isu-isu ini? Atau sebenarnya ia sekadar rundingan bersifat sementara sebelum tekanan lebih besar dikenakan kemudian? Sebagai perbandingan, negara jiran seperti Vietnam dan Thailand turut dikenakan tarif sektoral tertentu oleh Amerika Syarikat tetapi tidaklah setinggi Malaysia. Ini menimbulkan lagi persoalan, kenapa Malaysia yang paling teruk terkena kesan? Adakah ini mencerminkan kelemahan dalam dasar perdagangan luar negara kita sejak beberapa tahun kebelakangan ini? Kita juga tidak boleh menafikan bahwa kebergantungan Malaysia terhadap ekspor membuatkan kita sangatlah terdedah kepada dasar luar negara ekonomi besar seperti Amerika Syarikat dan juga China. Dalam hal ini, strategi jangka panjang perlu lebih kukuh. Penurunan tarif mungkin memberikan kelegaan jangka pendek, tetapi bagaimana pula dengan risiko masa hadapan? Adakah kita sudah ada plan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran Amerika Syarikat? Bagaimana pula dengan pasaran alternatif seperti Kesatuan Eropah, Timur Tengah ataupun pasaran dalam ASEAN sendiri? Selain itu, adakah kerajaan PMX akan mengambil langkah berani untuk menilai semula hubungan dagang kita ini dengan kuasa besar dunia dan mencari jalan untuk memperkasakan pengeluaran tempatan, meningkatkan kualiti pekerja serta menambah baik nilai tambah produk ekspor? Sementara itu, dalam arena politik tempatan, berita ini juga turut dijadikan senjata oleh penyokong PMX untuk menunjukkan bahwa Anwar masih relevan dan berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun di pihak pembangkang, ada yang melihat tindakan ini sebagai gimik politik semata-mata. Sebagian pemerhati politik juga membangkitkan persoalan sama ada perbualan telepon antara Anwar dan Trump itu benar-benar berlaku, memandangkan tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh White House ataupun State Department setakat ini. Jadi persoalan kontroversi yang kita boleh bincangkan, adakah pengurangan tarif ini benar-benar hasil kebolehan PMX ataupun sekadar persepsi politik yang cuba ditanam untuk menutup kelemahan sebenar dasar perdagangan kita? Jika benar Trump setuju mengurangkan tarif atas pujukan Anwar, apakah bentuk kompromi yang mungkin diberikan oleh Malaysia dalam rundingan tersebut? Dan mengapa tiada kenyataan rasmi dari kerajaan Amerika Syarikat? Adakah ini satu bentuk propaganda politik dalaman untuk menaikkan image PMX? Dan seterusnya, apakah jaminan bahwa tarif ini tidak akan dinaikkan semula jika Malaysia gagal memenuhi standar antarabangsa berkaitan buruh dan juga persekitaran? Yang terakhir, adakah rakyat Malaysia, terutamanya pemain industri kecil dan sederhana, benar-benar mendapat manfaat daripada pengurangan 6% ini ataupun hanya syarikat besar sahaja yang akan merasa nikmatnya? Apa pendapat Anda semua? Adakah ini bukti yang PMX kita ini bijak dalam diplomasi antarabangsa atau kita sebenarnya terperangkap dalam permainan kuasa besar yang jauh lebih kompleks? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel ini untuk lebih banyak kupasan ulasan panas seperti ini. Current Sphere MY akan terus membongkar isu-isu semasa dari sudut yang mungkin ramai tidak berani sentuh. Baiklah semua, jumpa lagi di dalam video seterusnya. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.